Bandar ini merupakan ibu negeri yang terkecil di Malaysia. Terletak di bahagian paling utara Semenanjung. Walaupun begitu, bandar ini menyimpan pelbagai rahsia dan destinasi-destinasi yang menarik. Hamparan alam kali ini ke Kanga, Perlis Indrakayan. Berpusat di tepian Sungai Perlis dengan populasi lebih kurang 48,000 penduduk, bandar seluas 2,619 hektar ini banyak menyimpan rahsia sejarahnya sendiri. Dibuka oleh Tok Paduka dan telah wujud sejak 1653. Bandar Kanga juga merupakan sebuah pangkalan di mana tongkang dan perahu berlabuh. Kalau penonton nak tahu, di kawasan pangkalan tersebut terdapat sebatang pokok yang menjadi saksi kepada segala urus niaga di antara para pedagang. Dan para pedagang menamakan pokok tersebut sebagai Pokok Kanga. Dan bagi setiap para pedagang yang berulang-alik untuk berurus niaga menamakan kawasan tersebut sebagai Pelabuhan Pokok Kanga. Padang Besar merupakan pekan sempadan yang terletak di antara Malaysia dan Thailand. Bersempadankan wilayah Songkhla, Padang Besar terletak kira-kira 35 km dari Bandar Kanga. Kalau penonton nak tahu, Padang Besar bertentangan dengan sebuah bandar di Thailand yang juga dikenali sebagai Padang Besar. Menarik kan? Kepelbagaian barang jualan serta harga yang berpatutan menjadikan Padang Besar di antara destinasi popular pelancong yang ke sini. Mengapa tidak? Kita dapat membeli barangan Thailand tanpa perlu menjejak kaki di tanah Siam langsung. Padang Besar juga merupakan destinasi popular di antara rakyat Malaysia kerana terdapatnya pasar terbuka yang beroperasi secara bebas di antara dua negara. Sungguh pun pintu masuk ke Thailand hanya beberapa langkah sahaja lagi dari sini. Namun, Shikin dapat rasa tempat ini sudah tidak semeriah seperti dahulu, semakin tidak didendang. Dengan banyak pembaharuan dalam cara rakyat kita melancong sekarang ini, Padang Besar ialah di antara contoh tarikan-tarikan tempatan yang semakin hilang kilauannya. Tasik yang mampu menampung 35 juta liter air ini menjadi sumber air kepada penduduk di seluruh negeri Perlis.
Empangan Timah Tasuh merupakan sebuah empangan yang terletak 17 km ke utara Bandar Kanga. Nama empangan Timah Tasuh ini diambil sempena pertemuan dua batang sungai yang bernama Sungai Timah dan Sungai Tasuh. Projek empangan ini mula dijalankan pada tahun 1987 dan siap pada tahun 1992. Tasik ini juga dibuka kepada orang ramai yang gemarkan aktiviti-aktiviti luar, terutama aktiviti air. Di antara ciri unik Tasik Timah Tasuh ialah ia dikelilingi bukit bukau yang berdidikah, seolah-olah menjadi penjaga kepada sumber air dan udara yang bersih di sini. Puncak kembar gunung cabang ini menambah kepada nilai estetik semula jadi di sini. Shikin juga diberitahu kawasan ini ialah sanctuary untuk pelbagai spesies burung. Di sinilah juga tempat burung-burung migratori daripada hemisfera utara singgah tatkala musim sejuk. Bila diberitahu kita akan ke Batu Pahat, Shikin keliru. Kita sekarang nun di utara, nak ke Batu Pahat yang nun di selatan. Buat apa? Rupanya kita ke Sungai Batu Pahat Perlis yang terletak 12 km dari Kanga. Selamat datang ke Taman Ular dan Reptilia Sungai Batu Pahat di Perlis. Okey, sekarang Shikin berada di Taman Ular dan Reptilia. Shikin nak tengok ular apa yang ada kat sini. Tapi sebelum tu, jom kita jumpa dengan Cik Arifin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Arifin? Ya, saya. Jadi bolehlah kita tengok ular-ular yang ada. Ya. Dipersilakan. Destinasi menarik ini menjadi tuan rumah kepada 300 ekor ular daripada 3 jenis spesies. Okey, kita ke dalam galeri Taman Ular. Ini galeri A. Di galeri A ni kita ada ular yang diawet. Macam contoh yang ni ular terus pulau, ular yang berbisa. Kita awetkanlah. Semua di sini ada maklumat-maklumat lah. Ular tu berbisa ataupun tak berbisa. Ada berapa jenis ular yang diawetkan? Ada lebih kurang 12 jenis. Ada yang ular laut, ada ular darat. Macam mana kita nak tahu ular tu berbisa ke atau tak berbisa? Dia corak, satu lagi dia punya rupa bentuk. Kalau yang berbisa tu kita tengok yang di kepala dia tu, yang kepala tu dia akan berhuruf 3 segi. Kalau 3 segi tu confirm ular tu berbisa. Walaupun you tak tahu nama tu ular apa, kalau warna apa. Kalau yang tak berbisa tu dia lonjong. Ada lonjong sikit. Bentuk dia lonjong. Macam dekat sini ada berapa spesies ular yang dibuat untuk pameran? Kita ada keseluruhannya termasuk yang diawet dan yang hidup. 35 spesies. Spesiesnya dia macam keluarga tedung, dia ada tedung seluk, tedung selar macam tu. Itu dia ke spesies lah, satu spesies. Dia kategori berbisa tedung, katak, kapak tu berbisa. Ular sawar dia tak berbisa. Tapi ular sawar ni dia belitan dia tu membawa mak. Macam spesies yang paling berbahaya dekat Malaysia ni apa Encik? Terung selar. Selar. Ya, terung selar. Sekejap kita boleh tengok kita ada terung selar paling besar, paling panjang dan ada lagi bisa di dalam dia lah. Boleh kita tengok? Ya. Jom. Ular akan bertukar kulit pada setiap peringkat tumbesarannya. Di sini, mereka merentangkan kulit ular sawa yang dijumpai tidak lama dahulu untuk tatapan umum. Bila melihat kulit ini, kita boleh bayangkan betapa besar saiz sebenarnya. Perhati juga corak batik yang menawan ini.
kulit ni lah yang kita yang buat beg untuk wanita dan tali pinggang dan kasut untuk wanita kulit ular saya. Kulit ular Ada saya. tak kulit ular lain yang digunakan untuk buat barang-barang? Kakak law ni tak ada. Tak ada, hanya ular Sebab saya. kulit ular saw ni nampak cantik. Shining dan cantik. Tu yang Dia punya corak dia. Ya, corak dia. Okey. Kalau ular lain tu mungkin corak dia tak apa menarik. Macam yang depan tu, Cik Arifin, kepala dia memang itu saiz dia ke atau? Itu Tak. cuma replika. Replika saja. Replika saja sebab untuk pelawak hadir masuk ke sini, jadi dia orang rasa teruja. Teruja, saya memang teruja pun tengok Itu betul ke replika. saiz dia. Tapi replika je lah. Ya. Okey, Syikin. Sekarang kita ke galeri ular hidup. Okey, boleh, jom. Taman Ular dan Reptilia ini didirikan dengan tujuan untuk menyokong kajian dan pembangunan penyelidikan ubat penawar. Sebab itulah taman ini menyimpan dan memelihara banyak spesies-spesies ular berbisa. Untuk pengetahuan penonton semua, taman ini diuruskan oleh Institut Penyelidikan Perubatan. Tidak ramai yang tahu bahawa di sinilah terkumpulnya koleksi ular dan reptilia terbesar di negara kita. Ini dinamakan ular tikus. Ular tikus. Ular tikus ni dia tak berbisa. Oh, Tapi pergerakan dia agresif. sebab kepala dia lonjong. Ya, betul? ya, betul. Okey. Sabu pattern ni luar negara. Dia spesies macam sawa juga. Dia makan ayam lah. Kalau spesies sawa dia makan ayam. Ini luar negara tak berbisa. Tak berbisa. Ya. Ni kalau Syikin tengok macam ni, dia memang dia tak agresif tidur lah. ke? Siang dia tak agresif. Dia agresif lah waktu malam. Kalau macam ni kan, dia punya posisi ni menandakan dia tidur ke, berehat ke? Posisi ni dia tidur. Tidur. Tapi kalau kita usik, memang dia bangun lah. dia bangun lah. Yang ni rusuk obau. Rusuk obau pun tak berbisa. Tapi kalau kita tengok dia punya pergerakan dia tu memang kita takutlah sebab dia memang agresif. Bila kita sentuh dia akan cepat-cepat melantun gigit. Dia pergerakan dia cepat. Di antara insan yang memikul tanggungjawab menjinakkan serta memelihara ular-ular di sini ialah Hafiz. Kepakarannya yang luar biasa memang sangat diperlukan di sini. Bekerja dengan haiwan berbisa ini berisiko tinggi. Nyawa dipertaruhkan setiap hari. Pada hujung minggu, Hafiz membuka bengkel bermain dengan ular. Satu tarikan buat pengunjung di sini. Para pengunjung juga disajikan dengan persembahan Hafiz bersama ular tedung selar ini, di antara spesies ular yang sangat berbisa. Ular ni dah berapa lama dah Hafiz main dengan dia? Sebab tengok tadi macam Tapi main dengan dia baru seminggu. seminggu dia jadi macam tu. Baru kita main dengan dia, baru kita tahu perangai dia macam mana. Selalunya berapa lama nak main dengan dia untuk kiranya betul-betul Hafiz dah okey, memang dah tahu dah ular ni macam mana. Kalau ikut Hafiz ni 2 hari pun dah boleh tahu dah perangai dia macam mana. Berapa tahun dah Hafiz main ular? Hafiz main ular dari umur 5 tahun. 5 tahun Sekarang dah 26 tahun. Okey. Okey, ni bisa ulat telur selar. Bisa ulat telur selar satu titik mampu menumbang seekor gajah. Satu titik. Kalau kena manusia 10 ke 20 orang dewasa akan tumbang. Okey, kalau macam munjung-munjung kat sini kita beritahu kalau jumpa ular kat rumah jangan tiru macam kami buat tadi lah. Kalau boleh ular masuk rumah telefonlah bomba ataupun jepam. So depa pergi tangkap lah. Kita sedia maklum, tidak ramai yang berkebolehan sebegini. Hafiz ialah di antara insan-insan yang terpilih. Syikin diberitahu, Hafiz mula menjinakkan dirinya dengan ular sejak kecil lagi, dengan didikan bapanya yang juga seorang penjinak ular di zamannya. Memang mengasyikkan melihat Hafiz beraksi dengan ular tedung selar ini.
Adik-adik di rumah tu, jangan tiru aksi ni. Hafiz ialah seorang yang profesional. Okey, macam yang ini sawa ular? Ya, sawa. Ular sawa albino. Sawa albino. Macam Hafiz sendiri ada tak pengalaman kena patuk ke? Pengalaman kena patuk dengan ular besar memang ada lah. Memang ada lah. Dah 7 kali lah kena. 7 kali. Paling 7 kali. berbisa ular apa? Paling besar Hafiz kena dengan ular telur seluk. Boleh tengok tangan. Alah. Ni kesan Asal dia macam bentuk ular dia. Dia kena Hafiz kena sini. Dia terus melembung macam kena air panas. Lepas tu terus dia akan bengkak. Dia bengkak dia sampai sini. Oh, ya ke? Lepas tu dia bengkak tu doktor pun check dah. Masuk dalam paru-paru terus dia orang okey. Selalu kalau ular yang Hafiz dapat daripada bayi ke atau dah besar? Dia Hafiz selalu dapat. Bayi pun ada juga, dah besar pun ada juga. Selalunya yang besar tu senang tak nak jinak? Yang besar tu susah sikit nak jinak sebab dia nak kena makan masa lama, nak bagi dia hilang geli tu. Kalau ular geli dia boleh gigit. Sebab kita sentuh. Ular hutan tak pernah orang pegang, tiba-tiba kita pegang. Sebab tu dia gigit. Macam mana cara nak jinakkan ular? Cara nak jinak daripada baby lah, kita kena ajar jinak. Macam mana? Kita kena selalu bermain. Main ular macam mana? Main. Macam baby kan, kita main. Kita buatlah. Oh, ya ke? Main. Macam ular kan dia tertarik dengan haba panas, betul? Betul. Sebab dia pun darah panas. So kita yang panas-panas pegang dia, Boleh. dia tak ada rasa. Tak ada apa. Tak ada rasa macam nak ada apa. makan ke apa, tak ada Ni baru 1 tahun. Dengan kerjasama pihak Majlis Perbandaran, taman ini menjadi sanctuary buat kucing-kucing terbiar yang dijumpai di sekitar Kangar. Bagi mereka yang berminat untuk mengambil kucing-kucing ini, bolehlah datang ke sini. Kucing kita sekarang lebih kurang 350 ekor. Lepas tu satu lagi, pengurusan mengambil dan menangkap kucing ni di bawah Majlis Perbandaran Kangar. Dijaga oleh NGO, Sukarelawan Negeri Polis. Makanan ditaja oleh syarikat Dusera. Cumanya bahagian yang rawatan saja, sebab kita tak ada peruntukan untuk rawatan, itu yang kita kena cas sedikit lah untuk sesiapa yang nak menghantar kucing ke sini. Kita terima, banyak mana yang orang nak hantar, kita terima. Tak ada masalah. Kalau nak ambil jadi haiwan peliharaan pun boleh? Boleh. Ush. Bolehlah kalau siapa-siapa yang berkenan berminat untuk membelau, silakanlah. Tapi dengan bayaran RM30. Ingat ya, kita tak beli haiwan peliharaan. Untuk menyokong program yang mulia ini, kita bolehlah menderma, sama ada dalam bentuk wang ringgit ataupun berupa makanan kucing dan sebagainya. Buaya dan biawak melengkapkan koleksi reptilia di sini. Tarikan utama ialah seekor buaya tembaga. Apabila Hafiz mengejutkan buaya ini dari tidurnya, Shikin terkejut melihat betapa kuat dan laju ia bergerak walaupun sudah tua. Ia melonjak keluar dari air dan terus mengejar Hafiz. Tak sangka sesuatu yang begitu besar mampu bergerak pantas. Jangan diremehkan kebolehan haiwan hebat ini. Lain pula halnya buaya katak ini. Nampak kecil dan comel, tapi boleh tahan juga garangnya. Lihat saja telatahnya bila diusik oleh Hafiz. Shikin di mana masa ni? Tengok dari jauh je lah. Okeylah, Cik Arifin, Hafiz, terima kasih sebab sudi bawa Shikin pusing-pusing tengok ular, tengok kucing, tengok buaya. InsyaAllah kalau ada masa akan datang, Shikin datang lagi. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.
Ada satu tarikan unik di Kampung Tanah Timbul, Kuala Sanglang, Perlis. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai jenis air tenaga yang dijualkan di pasaran. Tapi tahu atau tak, di Perlis ni terdapat air tenaganya yang tersendiri yang telah diamalkan sejak turun-temurun. Tanpa pengawet, tanpa gula dan pastinya berkhasiat. Air apa yang Syikin maksudkan? Air nira nipah. Sekarang Syikin berada di ladang nipah Kipli. Kalau penonton nak tahu, ladang nipah Kipli ini merupakan di antara ladang nipah yang terbesar yang terdapat di Perlis. Selain daripada boleh melawat, pengunjung juga boleh minum air nira di sini. Jom! Dibina di kawasan berpaya di tepi pantai, tempat ini menawarkan satu pengalaman yang tidak dapat dijumpai di tempat lain. Encik Kipli memulakan perniagaan ini dengan menanam dan menyemai 1,000 anak pokok nipah. Tanah berpaya tepi laut ini memang sesuai untuk pokok nipah. Okey, sekarang ni kita nak buat apa, Wi? Okey, kita akan tunjukkan proses ambil air nira lah. Sebelum tu kita kena ketuk dulu lah. Kena ketuk lah? Ya, tak payah 2-3 kali gitu lah. 2-3 kali je. Ya. Okey. Lepas tu kita akan ni lah, kita akan kupas ni kulit dia. Okey. Kalau nak keluarkan air dia, kita nak tunggu dia tua dulu ke macam mana? Buah ni akan keluar dalam 2-3 bulan, dia akan besar macam ni lah. Macam ni contoh lah kan. Selalu kita akan potong buah macam ni warna hitam. Ni kira dia dah tua sikit kan? Ya, tua sikit. Dalam tempoh kita duk buang ni kan, dia tak boleh bagi kesan luka pada sini lah. Ya, dia Kalau akan luka, kenapa? terbantuk lah, dia akan keluar melalui ni. Dia takkan ke depan. Tu dah boleh potong lah ni. Kita akan potong Potong hujung pangkal dia ni. Setengah orang dulu dia akan urut dulu ni. Lepas kupas ni macam ni, dia akan berselut. Lepas tu air dia keluar kat mana? Ni melalui batang ni lah. Okey. Okey. Ni panggil mayam dia. Mayam. Lepas kita potong ni 2-3 hari baru dia mula basah. Kadang macam dah. Bukannya terpotong terus Bukan. dapat air dia? Bukan. Okey. 2-3 hari. 2-3 hari baru dia basah. So kita akan tahan guna plastik. Macam tadi Awi kata dia 2-3 hari baru dia basah kan? Nak tunggu satu plastik ni penuh berapa hari pula? 4 kali sehari. Dalam tempoh 6 jam kita akan kutip lah. Lebih okey. lebih dia akan masam lah. Macam kadang setengah tak sampai 6 jam ada yang penuh lah ni. Kiranya Penuh. 2-3 hari nak tunggu dia basah. Lepas dia dah basah tu dalam 5 jam dah boleh tukar lah. Tukar plastik dah. Setiap 6 jam lah kita akan buat. Untuk jamin fresh lah. Kalau lebih waktu dia akan masam. Berubah warna jadi putih lah. Okey. Maknanya warna dia sebenarnya adalah kuning. Kuning. Emas. Emas. Warna emas. Kalau dia dah masam jadi warna putih. Tempoh ni macam satu mayam ni. Tempoh dia dalam 2 bulan boleh guna. Oh ya ke? Lama. Kita ambil sikit-sikit lah sekali nak tahan ni. Sikit-sikit lah kita potong depan ni kan. Potong. Bila nak kita potong. Okey, faham. Okey, seterusnya. Contoh yang dah penuh. Okey. Yang dah ada. Oh, ini dia. Tapi ini ke warna keemasan dia? Ya. Oh, macam ni lah. Kalau banyak lagi ya. Kalau lebih lama dia akan jadi warna putih lah. Hasil jus nipah ataupun nira nipah di sini juga lebih baik daripada tempat lain. Projek ini sekarang menjadi perniagaan sekeluarga Encik Kipli. Agak mengejutkan bila melihat ramai pengunjung di sini. Seperti tempat ini satu sanctuary rahsia bagi mereka yang mengetahuinya. Pengunjung yang datang ke sini boleh menikmati air nira yang segar dan pokok kuning. Terima kasih. Boleh menikmati air nira di tengah-tengah ladang nipah Kipli. Macam ni
Beberapa tahun lalu, kita digegarkan dengan fenomena sejenis mempelam yang sangat unik dan tidak boleh didapati di tempat lain, di mana harganya mampu mencecah RM45 hingga RM60 sekilo. Yang menariknya, mempelam spesies ini hanya boleh didapati di negeri Perlis. Bagi yang masih tak tahu, yang Syikin maksudkan ialah mempelam harum manis. Cik Asri, boleh tak kalau Cik Asri cerita sikit tentang latar belakang ladang ni? Ladang yang ada sekarang ni, yang kita ada sekarang ni adalah ladang kontrak YA. Pengurusan ladang ni dikawal oleh YA dari sudut kualiti. Jadi pengusaha mengusahakan ladang mereka, kualiti dikawal oleh YA dan hasil diambil oleh YA. Okay. Jangka masa ladang ni dah melangkaui 15 tahun. Ladang. Berapa keluasan ladang ni? Keluasan ladang lebih kurang 120 ekar dengan jumlah pokok 4,500. 4,500. Kiranya ada berapa pengusaha kat sini? 39 orang. 39 orang. 9 orang. Kiranya apa beza sebenarnya harum manis ni dengan mangga-mangga yang lain, Cik Asri? Yang paling ketara, yang paling utama ialah di sudut kita panggil dua bucu. Ada dua bucu di sini. Jadi mangga lain memang dia tak ada dua bucu. Dia cuma ada satu bucu saja. Contoh ini mangga Perlis Sunshine. Perlis Sunshine. Perlis Sunshine ini dua produk utama YA. Jadi yang membezakan antara harum manis dengan mangga-mangga lain bucu dia, bukan warna kulit, bukan saiz dan juga bukan bentuk. Bukan bentuk. Dengan rasa dia. Rasa harum manis memang manis lah. Memang harum dan manis. Memang lagi manis. Kita bernasib baik kerana musim harum manis belum lagi berakhir. Maksudnya, masih ada lagi buah di pokok menunggu dipetik sahaja. Macam nak jaga pokok harum manis tu kan, ada tips-tips tak atau cara penjagaan itu lain daripada pokok-pokok lain? Harum manis ni nak jaga harum manis memang susah nak banding dengan mangga-mangga lain. Kita tengok buah dia macam dah nak boleh petik. Tiba-tiba hujan. Bila hujan dia akan dia jadi dia tak nak masak. Okey, jadi dia relax. Dia ambil masa 2 hari, 3 hari lepas tu baru kita boleh petik balik. Pokok harum manis ni sendiri ada ancaman dia tak, Cik Asri? Ancaman utama serangga lah. Itu serangan utama lah. Serangan utama pada buah dan juga pada batang. Tapi pada masa yang sama, YA telah mengadakan kerjasama dengan satu syarikat enzim, iaitu bakteria baik. Jadi sekarang ni kita telah adakan kerjasama dan kita telah jalankan kajian tu bersama dengan company Amor ni, yang mana kita dapati buat masa sekarang ni potensi dia baik. Jadi jika kejayaan ini ada, maka selepas ini insya-Allah YA akan membekalkan harum manis yang tidak ada chemical, tidak ada racun. Bila buah harum manis ni dah masak kan, Cik Asri? Okey. Ke mana dia dipasarkan? 95% kita pasarkan di luar negeri secara online. Kenapa tak dipasarkan secara runcit? Kaedah runcit ni banyak dah dibuat oleh individu ataupun pihak-pihak yang lain. Baik, jadi YA cuba menggunakan kaedah teknologi yang ada kini lah untuk memasarkan menggunakan kaedah online ni. Sebab YA mengadakan kerjasama dengan Citylink, Korea Citylink untuk buat pengantaran ke seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Macam bekas-bekas yang plastik yang digunakan ni, ada beza ke, Encik Asri? Macam kadang-kadang Shingi tengok ada yang pakai putih lah. Ada beza ke? Memang beza sebab untuk menggunakan pembalut warna coklat, coklat ni. Sebenarnya di dalam ni dia ada karbon. Karbon. Karbon ni, dia warna hitam ni. Karbon ni adalah karbon untuk membalut buah lah. Memang dia buat khas untuk membalut buah. Jadi karbon ni untuk kita menghasilkan kulit buah ni yang berwarna kuning. Nanti bila dah masak nanti, kulit buah ni akan warna kuning. Akan warna kuning dan oranye. Jadi cantiklah buah harum manis ni. Kulit harum manis ni berbanding dengan pembalut yang berwarna putih.
Kalau putih dia tak jadi kuning Putih lah. dia akan jadi warna hijau. Jadi warna hijau ni pada setengah pandangannya nampak Susah kot nak tahu dia dah masak ke tak, betul? satu susah nak tahu, kemudian dia nampak tak cantik lah gitulah kan. dia tak menarik. Dia tak menarik. Macam anak pokok harum manis tu ada beza tak dengan anak pokok mangga yang lain? Ke sama je? Dia ada beza. Tetapi perbezaan tu tak ketara pada peringkat anak pokok. Yang mana daun harum manis ni, anak harum manis ni daun dia panjang dan tirus. Bagi mangga lain dia lebar sikit dan pendek. Jadi saya memang mencadangkanlah kepada siapa-siapa pun nak beli anak harum manis ke ataupun buah harum manis ke, datang ke ladang sendiri. Kita jumpa dengan pemilik ladang tu, kita beli dengan dia. Jadi kalau berlaku penipuan tu, kita tahu siapa yang menipu. Jadi betul. kita dah datang dengan orang yang pemilik itu sendiri. Jadi dia tidak boleh bertolak balik lagi dah. Macam Cik Asri sebenarnya ada harapan tak untuk ladang ni atau untuk harum manis ke? Kita mengharapkan di pihak YA sendiri akan terus meningkatkan kualiti pengeluaran dan meningkatkan keluaran untuk masa hadapan. Dan harapan kita juga untuk harum manis ini terus mendapat permintaan yang tinggi daripada masyarakat, khususnya masyarakat Malaysia. Dan jika pengeluaran kita meningkat, harapan saya agar pasaran di luar negara juga menjadi salah satu tempat yang terbaiklah untuk mangga harum manis. Sebab kita jangkakan YA dalam tahun 2020 dengan keluasan lada yang kita ada ni, kita jangkakan kita akan keluarkan sekitar 150 ke 200 tan metrik pada tahun 2020 insya-Allah. Saya doakan harapan Cik Asri berjaya. Insya-Allah. Ladang YA mempunyai kafenya sendiri. Dibuka setiap musim, pengunjung bukan sahaja boleh membeli buahnya, mereka juga dapat menikmati pelbagai juadah kreatif yang menggunakan buah harum manis. Kiranya kan Cik Asri, kalau orang nak datang, nak makan, tak boleh nak datang macam tu saja. Kena buat tempahan. Betul Cik Asri? Ya. Tempahan perlu dibuat seminggu lebih awal. Seminggu lebih awal sebelum datang. Sebab kita perlukan masa untuk pemeraman buah untuk dijadikan minum pada itulah. Maksudnya buat tu betul-betul masak dan untuk dimakan pada hari tersebut. Kalau tidak, kita tak sempat nak sediakan buah yang cukup masak lah. Nanti kita bimbang kalau pelanggan komplain lah buah kita masam dan sebagainya. Dan tetamu perlu tempahan tu perlu dibuat dengan bayaran 30% lah. Masa tempahan dibuat. Deposit. Sebagai cagaran lah. Sebab kita bimbang kalau nanti kita perang buah, dia tiba tak datang. Betul. Jadi kita akan mengalami kerugian lah. Wow. Okey, ini kiranya? Okey, ini adalah dipanggil Perlis Sunshine Go Leleh. Go leleh. Manis dia macam manis-manis berlemak macam tu. Lemak, manis. Manis lemak. Ada berapa menu kat sini, Cik Asri? Kita ada 4 menu. Menu utama jus. Menu yang kedua Sunshine Go Leleh ni. Menu yang ketiga pulut harum manis berkrim. Dan yang keempat sagu Sunshine Ice Cream. Bukan sahaja kreatif, setiap juadah dalam menunya memang sedap. Tahniah Syikin ucapkan kepada pengusaha di sini. Biasanya, bila melihat teratak yang sebegini gah dan indah, kita akan memikirkan ia diduduki oleh tuan rumahnya sendiri. Tetapi, pemilik mahligai ini memilih untuk menjadikannya sebuah homestay. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang. Terima kasih. Macam mana perjalanan? Okey. Cantik. Cantik. Sama. Jom kita sini. Ke sana? Okey, boleh. Borak-borak sana.
Cik Saiful, boleh tak kalau Cik Saiful cerita sikit tentang latar belakang homestay? Pada mulanya pembinaan homestay ni pada tahun 2011. Kemudian tu hampir 3 tahun cikgu bina ya. Disember 2013 barulah mula beroperasi. Itu pun bukan secara rasmi. Pada mulanya ada rakan nak dari Perak datang nak menginap. Rumah pun tak berapa nak siap lagi. Dan dia orang rasa selesa, dia orang seronok dan kalau dia bagi cadangan kalau boleh teruskanlah buat sebab homestay ni di suasana kampung tu terasa sangat kan. Jadi ni dapat dorongan daripada diorang lah. Ya. Ini memang daripada awal tak Oh, bukan. niat. Okey. Sebelum tu idea nak bina homestay tu cikgu ke sinema tengok cerita Umar Rini. Lepas tu? Kemudian tu termimpi-mimpi nak buat rumah macam Umar Rindu kan. Okey. Kemudian tu bincang dengan isteri. Macam mana pendapat? Boleh okey ke? Memang dapat sokongan 100% lah. Jadi Dari situ Ustaz buat. ya. Macam kemudahan dalam rumah ni memang lengkap ke atau ada yang boleh lengkap ke macam mana? Ada 4 bilik. Master bedroom dengan bilik kedua kita sediakan aircon. Okey. Kemudian tu master bedroom kita ada saiznya 20 kali 20. Memang leluas lah kan? Luas lah. Luas. Ya, kemudian tu bilik kedua 12 kali 10. Samalah dengan bilik ketiga dan bilik keempat sama. Cuma bilik satu dan bilik kedua tu ada aircon. Pasti ramai yang mahu menginap di sini kan? Yang menariknya, Syikin diberitahu homestay ini menjadi pilihan banyak penerbit drama tempatan untuk dijadikan set di lokasi. Rumah ini menyediakan pelbagai kemudahan yang asas untuk sesebuah homestay. Malah, untuk kemudahan pengunjung, mesin basuh juga disediakan. Macam Cik Saiful sendiri kan, ada tak apa-apa perancangan untuk majukan homestay ni? Untuk masa akan datang? InsyaAllah nak teruskan jugalah. Kira nak buka lebih lagi? InsyaAllah kalau ada rezeki. Nak buka yang konsep yang sama jugalah? Ya, konsep yang sama juga. Sebab nak cari suasana kampung tu kan, yang bagi mencari suasana kampung tu cikgu rasa memang sesuai sangatlah di sini. Ya. Jadi perancangan itulah. InsyaAllah ada rezeki, memang ada perancangan untuk bina lagi. Jika mahukan tempat menginap di sebuah rumah tradisional yang moden dan terletak di tengah-tengah suasana kampung, inilah pilihan yang Syikin syorkan. Agak merisaukan bila media arus perdana kurang mempopularkan muzik tradisional kita. Warisan khazanah yang sepatutnya kita pelihara dan ketengahkan di kalangan generasi muda kita. Inilah halnya dengan penggiat muzik tradisional Perlis ini. Mereka datang dari pelbagai latar belakang, tetapi semangat dan cinta mereka kepada muzik tradisional sangat tinggi. Pemilik homestay yang Syikin inap ini, Cikgu Saiful, bersama rakan-rakannya nekat untuk terus memperjuangkan muzik tradisional Perlis. Cik Megat, Ya. boleh tak kalau Encik Megat cerita sikit tentang latar belakang muzik tradisional Perlis ni? Okey. Muzik tradisional Perlis ni ada banyak sebenarnya, lagu-lagu dia banyak. Tapi kalau disebut Perlis dia orang cakap canggung kan. Sebenarnya ada banyak lagi lagu dia. Contoh-contoh dia Teranggung lah. Kemudian tadi lagu yang kami mainkan tadi iaitu lagu Ayam Gidik, Mak Inang Tua, Cik Lang, lagu Layang Mas. Lepas tu kita pun ada lagu tradisional untuk istana pun kita ada. Jadi sebenarnya ada banyak lagi. Macam muzik tradisional Perlis ni berbeza ke dengan muzik negeri-negeri lain? Dia daripada struktur lagu tu kurang beza lah. Cuma daripada melodi dan daripada seni kata dia tu memang beza lah. Alat muzik sama juga? Alat muzik sama. Cuma lah kalau kata lagu canggung tu lah asal dia alat muzik dia lain lah. Kan? Kemudian bila dah
dikembangkan, digunakan alat muzik yang moden ni, violin apa semua tu dah jadi sama dengan tempat lain lah. Di mana dia, didikku tadi? Di mana dia sayang, didikku tadi? Padilah tumpah di bawah tangga, padilah tumpah sayang di bawah tangga. Manalah dia, adikku tadi? Manalah Bangsa Malaysia amnya memang kaya budaya. Marilah kita terus memartabatkan dan mengekalkan kesinambungan budaya kita yang penuh dengan sejarah. Macam Cik Megat sendiri ada harapan tak untuk muzik tradisional Perlis ni? Oh, besar harapan saya. Saya macam ni lah, kalau kesenian di Perlis ni ada yang dah nak pupus. Contoh dia macam Awang Batil, tinggal seorang lagi. Seorang lagi. Kalau dapat cari dia ni bagus juga. Dia kalau dia tak ada nanti, maksud dia habislah Awang Batil. Saya usaha-usaha yang dilakukan. Maksudnya dia sekarang ni JKKN pun dia jagalah Awang Batil ni, dia jaga, dia bagi untuk buat persembahan. Tapi tak macam dululah, cuma slot dia kecil-kecil punya slot lah, 5 minit. Saya sendiri pun ada tulis buku tentang Awang Batil. Buku tu sekarang ada di opsi lah. Lepas tu bukan apa nak simpan, kita nak simpan dia punya cerita dia supaya generasi akan datang tahu. Ya, betul, macam tu. Jadi kita kalau yang lain-lain tu saya harap kita tengok, kalau negeri-negeri lain dia jaga, macam Johor dia jaga Zapin, Negeri Sembilan dia jaga dia punya Cak Lempung. Kita pun Perlis ni nak jaga benda-benda tu, nak jaga lagu-lagu kita, nak jaga alat-alat muzik kita, nak jaga yang tradisi kita lah. mengapa abang sayang mudah percaya, adik di sini bang oi bergurau saja. Budaya seperti karya seni, penulisan, adab, pakaian dan muzik ialah di antara ciri-ciri yang melambangkan sesuatu bangsa.